Bertemu kembali dalam bicara Cendekiawan Mulia, siri yang ke-8. Okey, bersama-sama dengan kita untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang berbahagia Dr. Ahmad Irfan bin Ikmal Hisham, yang merupakan Ketua Program Pusat Sains Kemanusiaan Universiti Malaysia Pahang. Jadi, yang berbahagia Doktor, untuk kita lanjutkan lagi siri perbincangan kita pada hari ini. Saya nak lanjutkan lagi perbincangan kita lebih menjurus kepada geopolitik dunia. Okey. Kalau kita melihat contoh yang terdekat, pasca COVID-19 yang kita rasakan masih lagi berbekas. Mimpi ngeri bagi kita sebenarnya. Berkurung dalam rumah selama berbulan-bulan. Okey, kita lihat COVID-19 ini memberi impak yang amat besar kepada ekonomi dunia. Di Malaysia sini, fakta terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan, Malaysia bakal kerugian hampir 1.3 trilion. Satu jumlah amount yang amat besar jika sektor ekonomi tidak dimulakan pada hari ini ataupun sekarang. Jadi untuk soalan ini Doktor, apakah kesan sebenarnya pencerobohan Israel terhadap geopolitik serantau dan juga kepada negara kita sendiri? Adakah ia memberi impak juga? Baik. Silakan Doktor. Yang pertamanya, kita kena memahami bahawa banyak ketidakharmonian yang berlaku pada zaman sekarang ini. Kalau boleh kita pinpoint apakah ada punca utamanya, saya berani nyatakan bahawa punca utamanya adalah dengan sebab sikap negara-negara barat yang hanya mendiamkan diri di saat mereka menyaksikan tanah milik orang Islam dijajah dan diceroboh tanpa pembelaan yang sebenarnya. Seperti yang berlaku di Palestin. Kita perhatikan bagaimana negara barat, khususnya pada zaman dahulu, British, zaman sekarang ni Amerika Syarikat sebagai kuasa besar dunia. Mereka hanya menyaksikan saja bagaimana Israel merampas tanah milik orang Arab Palestin ini seinci demi seinci. Dan mereka hanya tutup mulut saja tanpa berbuat apa-apa saja. Bahkan ada beberapa piagam dan juga undang-undang antarabangsa yang dikeluarkan resolusi oleh Majlis Keselamatan. Contohnya, mereka pernah menandatangani perjanjian Oslo, perjanjian Camp David. Semua perjanjian ini sekurang-kurangnya mengagihkan tanah tu, wilayah tu, walaupun orang Arab tak puas hati juga. Tapi sekurang-kurangnya tanah sempadan di antara Arab dan Palestin jelas dalam perjanjian berkenaan. Itu pun Israel masih lagi enggan untuk tunduk dengan resolusi yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Jadi di sini kita perhatikan bahawa hasil daripada berdekad-dekad, tadi Ustaz sebut lebih daripada 7 dekad. Tapi kalau kita tengok sebenarnya dah hampir 1 abad dah ni. Bagaimana lamanya penjajahan moden. Zaman sekarang ni ada tak negara-negara yang masih dijajah lagi? Tak ada yang masih berperang dengan sebab penjajahan. Perang saudara mungkin ada. Tapi dengan sebab penjajahan ada tak zaman sekarang ni? Tak ada. Yang ada ni Palestin sekarang ni menjadi mangsa penjajahan. Daripada zaman dulu. Di Syria pun berlaku perang saudara sesama mereka. Tapi ini cerita penjajahan. Tanah asal dirampas, yang disebut sebagai annexation. Sejarah annexation ni sejarah paling lama, daripada zaman dulu sampai zaman sekarang. Yang mana hasil daripada orang Yahudi datang beramai-ramai dan mereka merampas tanah orang Arab Palestin ni. Ustaz tahu tak berapa jumlah pelarian Palestin yang dirakamkan? Jumlah pelariannya menghampiri 5 juta. Daripada zaman dulu sampai zaman sekarang, menghampiri 5 juta. Mereka terpaksa duduk di sempadan Mesir, sempadan Syria, dan juga ada yang ramai berpindah ke Jordan dan seumpamanya. Jadi dengan sebab itu mereka pula terpaksa duduk dalam keadaan yang sedemikian rupa lah. Jadi dengan sebab itu akhirnya melahirkan orang Islam yang marah. Siapa tak marah apabila melihat tanah milik mereka dirampas begitu saja? Apabila manusia ni, sifat manusia ni, apabila marah, mereka ni akan cenderung untuk melakukan tindakan-tindakan yang di luar kawalan mereka, sehingga melahirkan pertubuhan-pertubuhan yang menyokong tindakan-tindakan yang cenderung ke arah keganasan. Jadi dengan sebab itu, lahirnya kumpulan-kumpulan pengganas zaman sekarang ni kadang-kadang menggunakan nama agama. Alasan yang digunakan antara lain akan merujuk kepada kebiadaban yang dilakukan oleh negara-negara barat ke atas pemilikan dan juga kedaulatan negara Palestin. Jadi apabila benda itu berlaku, itulah yang akan mempengaruhi faktor-faktor dan juga sektor-sektor lain dalam kehidupan, khususnya sektor ekonomi.
bagaimana naiknya dan turunnya harga minyak kan. Sebenarnya kalau kita perhatikan, kita pun bekerja kat UMP ni, antara industri rakan kita adalah industri oil and gas. Kita pun boleh mengagak bagaimana naik dan turunnya oil and gas ni kadang-kadang dia bergantung juga kepada perkembangan yang berlaku di Palestin. Apabila Israel melakukan serangan, harga minyak pun dia akan jadi tidak stabil. Apabila berlakunya sengketa, dia akan jadi tidak stabil. Jadi dengan sebab itu, apa yang pasti di sini ialah kalau kita nak menyaksikan dunia ni aman, bagi saya formula terbaik adalah kena selesaikan dulu sengketa di Palestin. Barulah kita akan menyaksikan dunia baru yang aman dan damai, kerana pada waktu itu kita saling hormat menghormati di antara satu dengan yang lain. Apa yang berlaku di negara barat, kononnya mereka lah yang memperjuangkan hak asasi manusia. Mereka lah yang memperjuangkan hak kesamarataan. Bagi saya, betul di negara mereka. Tapi bila mereka melihat apa yang berlaku di Palestin, mereka hanya mendiamkan diri saja. Ini tidak adil. Dan menyebabkan akhirnya dunia ni dia tidak stabil lah. Jadi dengan sebab itu, dalam masa yang sama kita juga kena menanamkan kesedaran kepada umat Islam supaya cara yang terbaik untuk kita menangani isu ini adalah dengan cara yang berstrategik. Bukannya dengan semata-mata kita ni melakukan benda-benda yang di luar undang-undang dan seumpamanya, kerana Israel itu sendiri dah di luar undang-undang dah. Jadi kita kena jadi lebih bijak daripada mereka lah. Jadi dengan sebab itu, nak menyaksikan dunia yang aman, Palestin kena aman terlebih dahulu daripada cengkaman dan tindakan unilateral kuasa besar dunia yang menyokong agenda Zionis Israel. Baik. Saya kira menjawab kepada persoalan sebentar tadi, dan saya harapkan semoga isu yang saya kira ini tidak berpenghujung ini dapat kita selesaikan segera, kerana kita juga terkesan dengan apa yang berlaku di sana. InsyaAllah Doktor. Jadi saya kira saya nak lanjutkan lagi soalan yang seterusnya, kerana penonton kita tidak jemu-jemu dan sentiasa ternanti informasi yang terbaru daripada Doktor. Jadi untuk soalan yang seterusnya, kalau kita melihat desakan menghentikan penindasan dan kemudian yang berlaku di Palestin bagaikan tak ada penghujungnya seperti yang kita sebutkan tadi. Pada pandangan peribadi Doktor, apakah relevan tindakan berkompromi dengan mengadakan usaha perdamaian di antara Israel dan Palestin dengan mewujudkan dua blok negara yang merdeka menjadi satu kenyataan? Silakan Doktor. Baik, sebenarnya inisiatif untuk mewujudkan dua negara yang merdeka ni inisiatif yang telah pun berlarutan sejak berdekat-dekat lamanya. Amerika Syarikat pernah beberapa kali cuba untuk initiate usaha ini, seperti mana dirakamkan dalam perjanjian Oslo, Camp David, dan juga beberapa resolusi dalam Majlis Keselamatan PBB. Tapi apa yang menghambat keharmonian di Palestin ini, kalau boleh disimpulkan, dia kembali kepada beberapa faktor yang utama. Yang pertamanya, Ustaz Asno dan juga kepada pendengar sekalian, yang pertamanya adalah dengan sebab border ataupun sempadan. Baik dalam tahun 48 kita dah ada satu annexation plan, dah ada satu sempadan. Kemudian juga dalam perjanjian-perjanjian Camp David dan Oslo, kita dah buat dah sempadan. Tapi setiap kali dibuat sempadan, Israel akan langgar sempadan berkenaan. Saya pernah lawat ke pertempatan haram Israel. Saya tengok bagaimana mereka ni, apa yang mereka buat ialah mereka ni akan, macam saya sebut awal tadi, mereka akan membina rumah-rumah mereka di atas tanah milik orang Arab Palestin, dan biasanya mereka membina di kawasan bukit. Kawasan bukit, mereka membina menyebabkan apa? Menyebabkan kampung-kampung tradisi Arab Palestin ni dia semakin mengecil, dan mereka ni terpisah di antara satu kampung dengan kampung yang lain. Walaupun nampak sekarang ni kita jarang dengar berita yang mereka ni pernah kena serang, pernah kena bunuh oleh tentera Israel, melainkan sekali saja. Tapi jangan tertipu, kerana hakikatnya orang-orang Palestin zaman sekarang ni seolah-olah mereka ni duduk dalam penjara di kampung halaman mereka sendiri. Mereka boleh duduk kat kampung halaman mereka. Kita ni baru selesai PKP yang full mode ni selama berapa bulan? 3 bulan kan? PKP 3 bulan kita tak tahan. Orang Arab Palestin yang duduk kat kampung halaman mereka, bertahun-tahun mereka ni duduk dalam kawalan pergerakan. Hampir 1 abad. Mereka yang jadi pelarian lah. Tapi yang tanah-tanah yang berjaya mereka kekalkan itu, yang berjaya mereka pertahankan itu, mereka ni nak keluar kampung kena melalui sekatan polis dan tentera Israel. Kalau tak ada
identiti, tak ada apa, memang kena, tak boleh keluar, kau duduk kampung. Pasal tu, antara implikasi baiknya, ni just positive side lah, ialah orang-orang Palestin ni, mereka ni, kalau kita pergi ke kedai, susah nak jumpa barang-barang made in China. Pasal mereka ni terputus dengan dunia luar. Sebaliknya, melahirkan bangsa yang kuat, bangsa muntij, bangsa yang produktif. Kerana semua produk-produk mereka ni dihasilkan di Palestin. Ini implikasi baiknya lah. Selain daripada mereka ni belajar pertukangan, mewarisi pertukangan, kerajaan Osmaniyah tu mereka belajar. Pasal tu, desain bangunan mereka ni lebih kurang sama dengan, ada pengaruh Osmaniyah sikit sebanyak lah. Okay. Itu isu yang pertama, isu border. Israel gagal untuk menghormati border dan sempadan yang ditentukan. Begitu juga yang kedua, isu Jerusalem. Jerusalem telah pun, ataupun Baitul Maqdis, tempat bandar di mana terletaknya Masjidil Aqsa. Kalau mungkin technician boleh share screen, saya ni. Okay, di screen saya ni, saya tunjuklah gambar saya duduk di Mount Zion. Okay. Ini kawasan bukit, ada bukit. Di situ letaknya Masjidil Aqsa. Inilah letaknya kawasan yang dikenali sebagai the Old City of Jerusalem, bandar lama Baitul Maqdis ni. Jadi inilah dia kawasan yang paling direbut-rebut. Ini dia, kawasan ini. Yang mana kawasan ini, kalau kita nanti kalau ada masa kita boleh, ataupun tuan-tuan boleh baca penulisan saya dalam blog saya sendiri. Sebenarnya kawasan ini dulunya kawasan yang aman damai, kerana orang Arab, orang Kristian, orang Yahudi boleh duduk berjiran secara aman dan damai. Tapi bila Zionis masuk, pasal utamanya Zionis ni lah, bila mereka masuk, akhirnya kawasan jadi kawasan yang bergolak, yang berebut-rebut lah. Dan akhirnya Jerusalem ini dulunya memang menjadi milik mutlak orang Arab. Mereka yang memimpin dan mentadbir, menguruskan bandar ini. Tetapi malangnya zaman sekarang ni, walaupun kawasan Masjidil Aqsa ni sebagai contohnya diserahkan kepada orang Arab Palestin, tapi sedih sekali kalau kita nak masuk, contohnya kalau kita nak masuk ke dalam pagar Al-Aqsa, yang jaga pagar tu sendiri adalah tentera Israel. Lepas tu mereka tak boleh nak stay iktikaf kat situ. Setiap waktu sembahyang boleh masuk, tapi lepas Isyak, setengah jam lepas Isyak kena tutup. Israel akan jaga border nak masuk ke kota lama Jerusalem berkenaan. Ni gambar saya bersama-sama dengan jemaah ziarah yang pernah saya bawa lah. Itu isu yang kedua. Okey, begitu juga kalau kita perhatikan, ni gambar-gambar yang pernah saya ambil lah. Ini gambar di dalam Masjidil Aqsa, ataupun tepatnya Masjid Qibli, ruang solat yang utama tu. Jadi kalau kita tengok, Masya Allah, cantik. Nabi minta kita pergi ke sini. Nabi minta kita bersungguh-sungguh kalau boleh pergi ke sini. Selain daripada Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi di Madinah. Tapi malangnya nak pergi ke sini, kena melepasi dulu. Dah lah nak lepas border pun susah, kena buat visa dan seumpamanya. Nak masuk dalam masjid ni pun kena dapat izin daripada mereka terlebih dahulu. Jadi ini isu kedua. Kawasan inilah sekarang ni yang menjadi hot kerana Yahudi nak jadikan Jerusalem sebagai pusat pentadbiran ataupun macam Putrajaya lah untuk Malaysia ni. Begitu. Itu isu yang kedua. Sementara isu yang ketiga pula adalah isu pendatang Palestin. Daripada pencerobohan demi pencerobohan yang dilakukan oleh pendatang-pendatang haram Israel ni, apa yang berlaku adalah melahirkan pendatang-pendatang ataupun pelarian Palestin yang jumlah mereka sekarang ni menghampiri 5 juta. Di seluruh pelosok dunia mereka jadi pelarian. Jadi mereka ni dinafikan hak untuk kembali ke kampung halaman mereka. Saya pernah belajar dekat UK dulu, semasa saya duduk UK dekat sekitar 6 tahun dulu. Saya menemui ramai orang-orang Palestin yang mereka ni dapat sokong politik daripada British. Kerana apa? Kerana mereka tak boleh masuk kembali ke kampung halaman mereka. Kalau masuk pun dikhawatiri itulah mungkin hari-hari terakhir dalam kehidupan mereka sebelum mereka ni dibunuh oleh pengganah-pengganah Yahudi. Dan isu yang keempat adalah isu keselamatan. Isu kawalan keselamatan. Pasal kita tengok yang mengawal keselamatan di kawasan Palestin dan Jerusalem ni, kebanyakannya yang dominannya adalah polis-polis dan juga tentera Yahudi. Bahkan orang awam Yahudi, mereka ni dibenarkan bawa senjata. Orang awam Yahudi, Ustaz, mereka ni dibenarkan untuk mengangkat senjata. Jadi inilah dia di antara cabaran yang kita alami hasil daripada pencerobohan dan juga pengilhakan berterusan yang dilakukan oleh Zionis Israel ini. Baik.
Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Ahmad Irfan atas pencerahan sebentar tadi. Kan kita lihat berbagai-bagai cabaran dan usaha untuk mewujudkan dua buah negara yang merdeka bagi menyelesaikan kemelut yang tak berpenghujung pada kali ini. InsyaAllah. Jadi kita teruskan lagi dengan soalan yang seterusnya. Saya kira mungkin soalan yang terakhir sebelum kita buka kepada soalan penonton. Iaitu soalan ini berbunyi, setiap kali berlakunya serangan bersiri Israel ke atas Palestin akan mencetuskan gerakan intifada sebagai reaksi balas rakyat Palestin itu sendiri. Jadi apakah sebenarnya intifada ni Ustaz? Dan apakah ada kaitannya dengan pejuang pengebom Barani Mati? Dan berkesankah ia selain meningkatkan lagi angka korban? Dan yang terakhir, apakah pendirian, tindakan dan kenyataan gerakan politik seperti Hamas, Fatah dan pemimpin politik di Palestin sendiri terhadap hal-hal ini? Silakan Ustaz. Baik, satu soalan yang mencabar juga. Kalau nak jawab secara politik tu, dia kena berlapis sebenarnya soalan ni. Jadi intifadah ni dia dah masuk orang kedua, ada yang kata dah masuk orang ketiga lah. Intifadah ni adalah kebangkitan kembali, kebangkitan semula orang-orang Palestin dengan sebab beberapa ketegangan yang dimulakan oleh tentera haram Zionis dalam beberapa siri sejarah lah. Jadi setiap kali mereka menyaksikan ada kampung-kampung mereka yang dirampas, ada masjid-masjid mereka dan juga site-site ataupun tapak-tapak bersejarah yang dikawal selia oleh Arab Muslim tu dirampas oleh orang Yahudi, termasuk Ustaz Masjid Ibrahimi. Masjid Ibrahimi ni dia masjid yang penting di situ. Kerana di situlah terletaknya makam Nabi Allah Ibrahim dan juga anak beranak dia yang lain. Kalau dalam kitab Qisasul Anbiya Ibnu Katsir disebut bahawa more likely, besar kemungkinan memang itu adalah makam ataupun kubur Nabi Allah Ibrahim. Mereka bina masjid lah, tapi di atas, bukannya di kubur tu di atas, di kawasan berbukit. Di situ pun tentera haram Zionis pernah masuk dan akhirnya mereka berjaya untuk merampas sebahagian daripada masjid berkenaan. Mereka convert jadi sinagog. Jadi dengan sebab itu kita perhatikan di sini, setiap kali berlakunya tindakan-tindakan provokasi seumpama ini, baik yang dilakukan oleh pihak berkuasa Israel sendiri, tentera dan polis mereka, ataupun yang dilakukan oleh orang awam mereka. Bila sebut orang awam Yahudi, jangan samakan orang awam Yahudi dengan orang awam kat Malaysia ni. Orang awam kat Malaysia ni, pegang senjata pun tak benar majoriti daripada mereka. Tapi orang-orang awam Yahudi, semua mereka ni ada senjata automatik. Mereka ni negara yang kononnya negara darurat. Jadi antara mereka ni ada kumpulan pengganas. Kumpulan pengganas yang mereka sanggup, antaranya mereka menceroboh Masjid Ibrahimi tadi dan membunuh jemaah yang sedang solat dan akhirnya berjaya merampas sebahagian daripada Masjid Ibrahimi. Dan walaupun dilakukan oleh orang awam, tapi akhirnya pihak berkuasa Israel support juga. Dan sekarang ni nak masuk ke Masjid Ibrahimi, kita kena melalui kawalan keselamatan yang lagi ketat berbanding dengan Masjidil Aqsa. Lagi ketat dan susah nak masuk. Okey. Jadi dengan sebab itu kita kena faham intifadah ni dia satu slogan kebangkitan. Slogan kebangkitan. Ada pun yang kita dengar kadang-kadang berlakunya serangan Barani Mati. Ini dibahaskan panjang dari sudut fiqhnya bagaimana. Jadi tidak ada satu jawapan yang pegun dalam persoalan serangan Barani Mati ini. Dia bergantung kepada persekitaran. Jadi fiqh ini hukumnya dinamik. Jadi dia bersifat bertukar mengikut persekitaran kita. Jadi nak jawab direct tu bagi saya dia kurang tepat di pentas ini. Begitu juga dalam konteks masyarakat Palestin ini, mereka pun ada beberapa fraksi ataupun kumpulan perjuangan mereka. Yang paling popularnya, kalau yang hala tujuannya lebih kepada agama ni, adalah pergerakan Hamas. Hamas ni merujuk kepada Harakah Al-Muqawamah Al-Islamiyah. Hamas. Okay, mereka ni aliran pemikiran mereka ni lebih kepada aliran pemikiran Ikhwan Muslimin yang berasal daripada Mesir lah. Kebanyakan daripada mereka ni mereka pernah menang pilihan raya eksekutif di Palestin, tapi akhirnya rival mereka ambil alih, Fatah lah dia ambil alih. Tapi sekarang ni mereka menguasai di Gaza. Genting Gaza menjadi kubu kuat bagi Hamas. Sementara satu lagi fraksi mereka adalah Fatah, pergerakan Fatah. Fatah ni dulu yang popularnya pemimpin dan pengasas mereka lah, PLO tu, Yasir Arafat, almarhum lah sekarang ni.
Yasir Arafat, dia pemimpin Fatah, pengasas PLO. Jadi pergerakan mereka ni lebih kepada pergerakan kanan ataupun lebih bersifat bangsa. Jadi kita perhatikan kedua-dua mereka ni kadang-kadang adalah manusia kan, kadang-kadang ada menyaksikan perang saudara di antara kedua-dua kumpulan ini. Tetapi yang pastinya mereka apabila berhadapan dengan contohnya cubaan terkini yang kita sebut pengilhakan di lembah Jordan itu, bila mereka nak buat bulan Julai ini. Bulan Julai ini mereka nak buat mengambil alih beberapa tanah-tanah di lembah Jordan dalam wilayah Palestin. Alhamdulillah, respon daripada kedua-dua kumpulan utama masyarakat Palestin ini, mereka ni bertegas untuk menolak sebarang tindakan unilateral. Pasal apa? Pasal Israel ni duk bincang dengan Amerika Syarikat. Amerika Syarikat bagi sebut yes saja. Terus mereka bercadang untuk membuat plan annexation berkenaan. Jadi kita doakan agar umat Islam baik di mana-mana tempat di negara kita dan juga di negara lain, khasnya di Palestin, kita doakan agar mereka ini dapat bersatu supaya dapat mengumpulkan kekuatan mereka menentang musuh yang nyata, iaitu penceroboh mereka sendiri. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Yang Berbahagia Dr. Ahmad Irfan bin Ikam Al-Hisham atas perkongsian yang sungguh bermakna kepada kita semua. Saya rasa saya telah rangkumkan ke semua soalan-soalan untuk ditanyakan kepada Al-Fadhil Ustaz sebentar tadi. Jadi untuk yang seterusnya, kita buka kepada soalan daripada penonton, tuan-tuan dan puan-puan yang sedang melayari Facebook Live UMP Malaysia. Boleh terus ke komen di bahagian video live ini untuk bertanyakan soalan kepada Yang Berbahagia Fadhil Ustaz. Jadi sementara kita menanti soalan-soalan daripada penonton, mari kita berehat sebentar.